Fenomena ini dikenali sebagai logam maya yang disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh. Maksudnya dia disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh. Okey, cahaya tu. Kalau pelangi tadi, 3 kan, pembiasan, penyebaran, pantulan dan penuh. Logam maya ni 2 je, pembiasan dan pantulan dalam penuh. Okey. Okey, jadi penerangan dia pula nombor 1. Okey, nombor 1 tu maksudnya cahaya daripada awan tu daripada awan tu, cahaya daripada atas, dia lukis tu yang warna merah tu itu adalah dia punya pergerakan cahaya. Okey, udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketepatan optik yang berlainan. Okey, lapisan udara di permukaan jalan lebih panas. Okey, udara dekat di jalan ni lebih panas daripada udara di atas. Maksudnya udara yang dekat dengan jalan ni suhunya lebih tinggi ataupun udara ni lebih panas. Okey. Benda ni berlaku sebab bila waktu siang, okey, cahaya daripada matahari dia akan panaskan jalan. Kan, jalan tar ni kalau kita pegang waktu siang panas kan. Jadi mana udara yang dekat dengan jalan tu akan jadi udara yang panas. Okey, udara panas ni sifat dia kurang tumpat. Okey, sifat dia kurang tumpat ataupun ketepatan optik dia rendah. Ketepatan optik dia rendah. Manakala udara makin atas, makin lapisan tu ke atas sehingga ke atmosfera, udara tu lebih sejuk. Udara lebih sejuk. Jadi waktu siang, udara dekat dengan jalan adalah panas, makin ke atas udara makin sejuk. Udara makin sejuk. Udara sejuk ni pula ketumpatan optik dia tinggi. Ketumpatan optik dia tinggi. Jadi cahaya daripada awan tu bergerak daripada kawasan udara sejuk masuk ke kawasan udara yang lebih panas. Nampak nombor 1 tu. Dia daripada awan daripada udara sejuk masuk ke udara panas, iaitu daripada ketumpatan yang tinggi ke rendah. Ketumpatan optik tinggi ke rendah. Jadi samalah macam kita belajar yang tadi tu. Bila cahaya daripada ketumpatan optik ke ketumpatan optik rendah, cahaya makin terbias menjauhi normal. Sebab tu cahaya nombor 1 tu bengkok semakin ke kiri kan. Yang ni kalau kita lukis garis normal. Ini garis normal. Sekejap yang ni garis normal, yang ni pun garis normal, yang ni garis normal. Kalau kamu nampak cahaya tu, cahaya daripada awan tu, daripada belah kanan tu membengkok makin ke kiri, makin ke kiri kan. Itu cahaya nombor 1 kawasan nombor 1 tu. Jadi cahaya daripada kawasan udara sejuk ke panas, iaitu daripada ketumpatan tinggi ke rendah. So bila sampai dekat nombor 2, cahaya merambat dari lapisan ke atas dan ke bawah terbias secara beransur-ansur menjauhi normal. Beransur-ansur menjauhi garis normal. Yang tadilah yang kita bincang tadi tu. Garis normal tu warna biru Garis normal yang cikgu buat tu adalah warna biru putus-putus tu. Apabila sudut tuju lebih besar pada sudut genting udara, pantulan dalam penuh berlaku. Nampak konsep dia sama kita belajar tadi. Sudut tuju lebih besar daripada sudut genting udara. Sudut tuju cahaya tu lebih besar pada sudut genting udara, pantulan dalam penuh berlaku dekat udara tu. Iaitu dekat kawasan 2 lah sebab tu bila dia dah terbias menjauhi normal, sampai satu masa bila sudut tuju tu lebih, nampak tak, cahaya tu terpantul naik balik daripada nombor 2 pergi nombor 3. Daripada nombor 2 pergi nombor 3, itulah pantulan dalam penuh berlaku tu dekat kawasan 2 tu. Sebab cahaya tu dah maksimum kan, pembiasan dia dah maksimum, so dia terpantul naik atas balik. Pantulan dalam penuh berlaku. Mula-mula pembiasan dekat garis normal yang 4 yang pertama tu, garis normal yang warna biru yang 4 tu, daripada belah kanan tu, itu semua adalah pembiasan. Lepas tu baru pantulan dalam penuh berlaku dekat kawasan nombor 2 tu. Sinar pantulan mengalami pembiasan secara beransur-ansur mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Pemerhati akan melihat imej awan sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Jadi kita ni, mata pemerhati ni, kita yang berada dalam kereta tu. Yang kita nampak adalah imej awan tu dekat atas jalan raya nampak macam seperti lopak air. So dia daripada tu lah imej daripada awan tu.
Okay, dia mengalami pembiasan, lepas tu pantulan dalam penuh and then masuk ke mata kita. Okay, image lopak air itulah kita panggil sebagai logam maya. Okay, Fata Morgana. Okay, boleh. Kalau ikut yang sejarah lah kan, sejarah kalau kamu ada baca kisah-kisah Nabi, tak silap cikgu, Siti Hajar rasanya. Kisah Siti Hajar nak mencari air untuk Nabi Ismail. Okay, kalau salah bagi tahu yang cikgu ada baca lah, yang dia pergi dekat padang pasir dekat Arab kan, dekat Arab tu yang dia berlari cari air tu. Sebenarnya dia nampak yang ni lah sebenarnya. Dia nampak Fata Morgana dekat padang pasir tu. So dia pergi sana, rupanya Fata Morgana tak ada pun lopak air. So dia lari ke sini pula, tak ada. Okay, dia lari, dia cari air untuk Nabi Ismail yang haus nak minum air waktu tu. So waktu tu dekat padang pasir tengah terik lah, tengah panas. Cari air, pergi, nampak macam ada air kat situ, pergi rupanya logam maya. Pergi sana logam maya juga, tak ada air pun. Akhirnya dekat kaki Nabi Ismail tu kan, dia gerak-gerak kaki dia tu, kat situlah baru keluar air. Jadilah air Zam-Zam tu lah, kalau ikut kisah Nabi kan, macam tu. Benda tu lah.